أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu My Quran Time, baca faham amal, dan pada hari ini kita berada pada awal juz yang ke-26 dan kita bersyukur pada Allah SWT. Hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita nak memulakan juz 26 hari ini insya-Allah ya dengan keceriaan kita, dan sudah tentunya kita sekitar 100 halaman terakhir. Betul. Yang kita doakan kita dapat memahami juz yang ke-26, 27, 28, 29, 30 ini. Selepas 25 juz sudah pun kita lewati, yang kita mohon Allah terima amal kita, selalu memohon agar hidayah sampai pada kita sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah sebentar tadi. Kita mulakan dengan doa kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana, yang memberikan kebijaksanaan kepada kita semua, insya-Allah. Rabbi zidni ilma, ya Allah berikan ketabahan, kebaikan, kesabaran, kebaikan, keberkatan dengan ilmu yang kita peroleh pada hari ini. Kita ingin melihat kepada sinopsis bagi halaman 502 pada hari ini. Sama-sama kita saksikan pada ayat yang ke-33 hingga hujung surah Al-Jathiyah. Azab bagi orang-orang yang kufur, dan puji-pujian keagungan hanya layak kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Dan kemudian kita akan memulakan surah Al-Ahqaf, surah Makkiyah yang bermaksud bukit-bukit pasir. Ada 35 ayat. Kita akan memulakan dengan 5 ayat pertama tentang penegasan atas kewujudan Allah, keesaannya, peristiwa hari kiamat, dan bantahan terhadap mereka yang menyembah berhala ataupun meletakkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita melihat kepada ayat 33 hingga 37 terlebih dahulu untuk sama-sama kita memberi penekanan, memberi perhatian, memberi peringatan kepada diri kita bahawa kita perlu serius dalam menuju kepada akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 33 hingga 37. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fas. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu lagi kita My Quran Time, baca faham amal. Sahabat-sahabat di rumah dan juga penonton-penonton di Facebook, seperti biasa boleh sama-sama kita pakat share majlis ataupun My Quran Time kita. Tekan butang share di bawah, boleh masuk dalam grup-grup WhatsApp yang ada, sama-sama kita sebarkan kebaikan. Moga-moga bermanfaat. Kita dah masuk juzuk yang ke-26 dah. Cepat betul masa berlalu. Ustaz Fas ya. Kita kali ni mudah-mudahan walaupun kita kata memang sejarah tercipta juga di TV Al-Hijrah ni, yang dapat kita khatam bacaan dan juga tadabbur pada setiap muka surat yang kita baca. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Taala permudahkan lagi urusan kita menanti hari yang kita ke sejarah itu. Walau macam mana pun kita tetap terus satu muka surat setiap hari. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran yang berguna daripada juzuk yang ke-26 pada hari ini. Jom kita baca akhir surah
Al-Jathiyah ayat 33 hingga 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 33 hingga akhir daripada surah Al-Jathiyah, 37 ayat yang kita lewati, yang kita baca setakat ini. Dan alhamdulillah ya, apakah peringatan sebagaimana kita maklum surah Al-Jathiyah ini maksudnya berlutut di hadapan Allah Ustaz ya. Sebenarnya semua umat akan berlutut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada akan cepat-cepat dipanggil untuk masuk ke syurga sebagaimana dinyatakan pada ayat 30 kita lewati semalam, ataupun yang cepat-cepat juga tapi dipanggil untuk berada di dalam azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ia amat mendebarkan bila buku catatan itu amal kita itu yantiqu alaikum bil haqq ya, dalam ayat yang ke-29 semalam dia boleh bercakap bertutur. Itu yang dibincangkan Ustaz ya. Kitab itu adakah tulis macam tu saja ataupun dia boleh rekod segala-galanya dan boleh bercakap. Okey, pada umur 30, umur 40 ini yang kamu buat, ini yang kamu buat, ini yang kamu cakap, kesannya begini kepada 10, 20, 30, 50 tahun selepas itu, dan ia adalah satu perkara yang amat mengerikan. Allah mengingatkan pada kita pada ayat 33, bagi orang yang berbuat perkara sayyiat wa badalahum sayyiatu ma amilu, iaitu apa sahaja keburukan yang dibuat, kejahatan yang dibuat akan nampak ya, dia akan nampak jelas. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahziun, iaitu azab akan mengepung kepada mereka yang selalu memperolokkan kepada Allah, kepada Rasul, kepada mesej daripada Al-Quran ini sendiri. Apa maksud yastahziun? Ya, kalau zaman dahulu Ustaz ya, sebenarnya yastahziun ini memperolokkan Nabi kan. Kadang-kadang bila Nabi datang kan, okey, ataupun bila Nabi cakap dia berhujah untuk menjatuhkan Nabi sebagaimana yang kita sudah lihat sebelum ini. Tetapi lebih daripada itu, pada waktu ini orang yang memperolok-olokkan ini ialah dia merasakan bila jom kita tadabbur Al-Quran, pastikan anak-anak kita belajar agama, dia kata bahawa nanti nak makan apa Ustaz ya? Nanti nak makan apa kalau belajar agama kan? Kalau belajar jadi doktor, jadi engineer, senang cari makan. Tapi tahun 2020 hingga tahun 2022 ini kita tahu bahawa ada orang yang kaya ya, yang berbilion-bilion, akhirnya
tak dapat cari makan. Kadang-kadang dia kena makan duit orang pun, ya. Apabila Allah nak menunjukkan makan rezeki itu bukan daripada manusia, ya, tetapi ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yastahziun ini memperolok-olokkan ini, kalau kita luaskan dalam bab tauhid, ia berkaitan dengan Ar-Razzaq. Ada yang memperolok-olokkan yang pemberi rezeki adalah Allah. Dia merasakan bahawa dengan kerja, dengan belajar saya, inilah yang memastikan saya boleh cari makan, ya. Ataupun ada yang memperolokkan Allah ini sebagai Assalam, yang memberikan kesejahteraan. Dia merasakan bahawa kita yang ada teknologi, kita yang boleh mengamankan negara, rupa-rupanya kita gagal apabila Allah tidak mengizinkan. Jadi inilah satu sayyiat yang dijelmakan dalam orang-orang kufur musyrik di Mekah. Tetapi lebih daripada itu, kita harap kita jauh daripada perkara tersebut. Allah menyatakan pada ayat 34, waqilal yaum, ya, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat nanti, nansakum, kami melupakan, kami mengabaikan kamu, kama nasitum, seperti mana kamu pernah melupakan liqa yaumikum hadza, iaitu kamu mengabaikan pertemuan kepada hari ini, ya. Jadi ini pun satu perkara yang perlu kita ambil perhatian, pasal ada orang buat persediaan Ustaz, ya, untuk bina rumah, kena bayar 30 tahun dapat sebiji rumah 2 tingkat, ya, sanggup bekerja keras apa sebagainya, tetapi terlupa nak buat persediaan, rumah dekat akhirat nanti dah terbina ke belum? Kan pertanyaan untuk saya lah Ustaz, kan, dah ada ke belum? Kerana apa? Kerana memang biasa kita mendengar kita nak rumah cantik, kemudian kereta, kemudian dah ada apa, keuangan yang banyak, jadi saya boleh rehat-rehat apabila akhir usia saya, ya. Tetapi sebenarnya apa sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah segala apa yang ada itu perlu dipindahkan kepada akaun akhirat, iaitu Nabi gunakannya untuk mengajak orang ke arah kebaikan, dan inilah tanda kita tidak lupa, ya, tidak lupa kepada yaumikum hadza, iaitu hari ini, iaitu hari akhirat yang Allah bawakan peringatan pada hari ini. Dan Allah menyatakan wa ma'wakumun nar, kerana tak buat persediaan, tak pergi apa Ustaz, ya, tidak pergi tempah rumah di syurga, maka Allah kata wa ma'wakumun nar, neraka adalah tempatnya, kan. Pasal tak tempah, sepatutnya Allah dah tawarkan kepada semua manusia, tapi ada manusia yang tidak mahu rumah di syurga itu dengan melupakan persediaan tempah kunci, ya, tempah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hujung itu wama lakum min nasirin, tidak ada pertolongan. Kalau selama ini mungkin boleh minta tolong kepada kawan, boleh minta tolong kepada siapa sahaja, tetapi bila sampai kepada akhirat, kalau di dunia selalu minta Tuhan tolong, maka insya-Allah Allah tolong. Tapi kalau selama ini minta tolong daripada orang, minta tolong daripada Tuhan, berdoa itu kurang, ya, ataupun langsung tak ada, maka di akhirat nanti semuanya itu tidak akan membantu kepada orang-orang yang melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah peringatan bersama kita pada ayat 34. Dan apa sebab ya, apa sebab perkara ini? Allah nyatakan pada ayat 35 sekali lagi yang kita nak baca, agar kita jangan sampai istilahnya wa gharratkumul hayatud dunya, tertipu dengan kehidupan dunia. Ayat 35 kita baca sekali lagi Ustaz. Baik, alhamdulillah. Kita nak pasak lagi sekali ayat 35. Mudah-mudahan kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia dengan penuh pancaroba, dengan penuh ujian ini, supaya kita dapat fokus kehidupan kita di hari akhirat. Bukanlah maknanya bila kita sebut Ustaz Fas sebut akhirat, kita tinggalkan terus dunia, buat tak tahu, tak bekerja, tak berusaha. Tidak. Kita boleh berseronok, tetapi pada masa yang sama kita tak lupa nasib kita dekat sana. Kerana itu memang sifat manusia, kena sentiasa diberi peringatan. Ayat 35 kita dengar peringatan seterusnya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwan wa gharratkumul hayatud dunya فاليوم لا يخرجون منها ولا هم ينصرون
Surah Al-Azim ayat yang ke-35, zalikum bi annakum ittakhadhtum ayatillahi huzwa. Mengapa ada orang yang digelar sebagai nasitum liqa'a yaumikum hadza, yang melupakan hari bertemu dengan Allah, bertemu dengan hari akhirat. Allah menyatakan kerana mereka itu mengambil ayat-ayat Allah, kebesaran-kebesaran Allah ini sebagai huzwa. Huzwa itu maksudnya ialah sebagai uluk-uluk tak penting. Yang penting saya belajar buku kimia saya, buku engineering doktor saya, cover to cover, ya, daripada kulit ke kulit. Tapi yang ini tak apalah, nantilah, ya. Dia mengambil perkara itu sebagai tak penting, ya. Ada perkara yang lebih penting, tersilap keutamaan dalam kehidupan. Yang kita doakan bila kita selalu bersama al-Quran, Ustaz, ya, keutamaan kita tu disusun kembali, ya. Seperti Ustaz yang katakan tadi, dunia bukan kita dalam Islam, dalam surah Qasas, bukan terus kita lupa, ya, wala tansa nasibaka minad dunya, kan. Tetapi kita perlu uruskan dengan keutamaan mengikut apa yang diajarkan Allah, yang dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Iaitu yang pertama, bila kita gunakan segala apa yang ada itu untuk mengenal ayat-ayat Allah, menghargai ayat Allah, memperjuangkan ayat Allah, itu adalah caranya. Yang keduanya ialah wa gharratkumul hayatud dunya, sebab seseorang itu lupa kepada hari akhirat ini tadi, liqa yaumikum hadza, kerana dia tertipu dengan kehidupan di dunia. Di dunia ada apa? Ada harta, ada pangkat, ada nama, Ustaz, ya, ada rumah, ada kereta. Adakah salah? Tak salah. Tetapi kalau tertipu itu maksudnya apa? Bila kita melihat hayat dunia ini, kehidupan di dunia ini daripada perkataan dana, iaitu sesuatu yang rendah, Ustaz, ya. Jadi kita terhenti sampai kepada dunia semata-mata. Tapi kalau kita extendkan, contoh dah ada rumah dah besar dah, tak apa, tak ada masalah. Tapi adakah dalam rumah itu diisi dengan memuji Allah pada ayat 36 dan ayat 37? Tidak, kibriya. Ya, tidak sombong. Dia tetap juga jemput orang makan, dan dia tak ada pula nak nunjuk, oh, rumah sana tu itu bukan standard saya, ya, standard saya. Dia tak sombong. Jadi diisi dengan memuji Allah dan tidak sombong, maka rumah itu adalah rumah yang besar di sini, dan insya-Allah besar juga bila sampai di akhirat sana nanti. Dan lebih daripada itu ialah apa? Kalau ada pangkat besar, Ustaz, ya. Tak apa pangkat besar kat sini, tetapi gunakan pangkat yang ada, pengaruh yang ada, follower yang ada itu untuk puji Allah, dan jangan sombong. Dua ayat yang hujung itu. Tapi kalau katakan ada pangkat besar dan kemudian pujilah saya, ya, saya tak suka kalau tak panggil saya dengan gelaran yang diberikan yang panjang-panjang tu, ya, tersilap sikit je nak apa nak buang ataupun nak tempeling contohnya, perkara itu tandanya bahawa kita rasakan bahawa kita ada seteru dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang hanya layak dipuji, sebagaimana dalam ayat yang ke-36. Ataupun kalau kita bercakap tentang masa, bila kita tertipu dengan dunia, kita guna masa untuk mencari dunia. Tetapi kalau katakan orang yang tidak tertipu, dia cari dunia tetapi ianya untuk ditransfer cepat-cepat, ya, dipindahkan kepada akaun akhirat cepat-cepat, tidak tangguh sampai 20-30 tahun lagi baru saya nak derma, barulah saya nak gunakan masa saya untuk baca Quran, tetapi gunakan masa yang ada sekarang untuk berbuat kebaikan. Allah menyatakan di hujung itu, fal yaumala yukhrajun minha, iaitu mereka itu tidak akan keluar daripada azab neraka tersebut, walahum yustaqtabun itu maksudnya berehat, Ustaz, ya. Macam orang kalau berlari ke ataupun jogging ataupun kalau berenang ke, kan, kalau dia walaupun banyak triathlon ke apa ke, dia ada ruang untuk berehat sekejap, ya, dia ambil minum air siap kemudian jalan balik. Tetapi bila sampai di akhirat nanti tak ada rehat, tak ada checkpoint, tak ada checkpoint, terus sahaja, ya, wala hum yustaqtabun. Mengapa kalau di dalam kehidupan manusia bila ada sesuatu tu kena rehat, ataupun kalau di penjara pun boleh ada rehat? Pasal kalau pukul Ustaz, ya, akhirnya orang tu mati. Tetapi di akhirat nanti pukul pun dia tidak akan mati, ya. Yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu ahli neraka dia mohon kepada para malaikat, tolonglah kalau boleh selesaikan, matikan jelah, tetapi rupa-rupanya mereka kekal sampai ke hujungnya kerana tidak mengingati membuat persediaan ke akhirat nanti. Jadi di hujung itu ayat 36 dan ayat 37 itu adalah dua ubat untuk jangan sampai kita ini al-jathiyah, berlutut dan akhirnya rugi ke kiri, ke neraka Allah Subhanahu taala. Tetapi kita harapnya kalau katakan kita memang gemetar di hadapan Allah, ya, kita masih umat yang jathiyah,
tetapi akhirnya Allah izinkan kita ustaz ya, gementar sekali kata masuk syurga. Waktu itulah yang kita amat-amat ceria gembira. Dan Allah ajar pada ayat 36, kena pastikan hidup ini diisi dengan apa? Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Dalam Fatihah kita baca apa ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Di sini falillahil hamdu rabbis samawati rabbil ardi rabbil alamin. Beza sikit. Apa bezanya? Biasa kita cakap segala pujian bagi Allah. Ada orang dia sembahyang segala pujian bagi Allah, tapi dia juga minta tolong puji saya. Mengapa tadi tak puji saya, tak menaikkan saya makan dekat tempat VIP contohnya, ya? Itu tandanya apa? Dia tidak falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin. Kerana puji Allah satu, tetapi di sini falillah, hanya pujian yang tertinggi itu hanya milik Allah SWT. Tidak ada yang dua, tidak ada yang tiga. Sehingga kan kalau kita tak dipuji ustaz ya, kadang-kadang orang komen kita ke apa ke, kita jangan pula rasa oi tak patut dia komen saya ni, kan? Itu tanda bahawa hati kita ini ada cuba nak mendapatkan bahagian Allah. Allah sahaja sebenarnya yang layak dipuji tanpa kekurangan. Itu pun ada orang kutuk ustaz ya. Ada orang kutuk. Tetapi sebenarnya hakikatnya Allah sahaja yang tidak ada kelemahan, kita ada kelemahan. Jadi jangan apa istilahnya, jangan cepat koyak ustaz kan. Bila orang komen-komen sikit, oh lama saya give up lah. Kan. Bukan. Kita akan terus dan di hujung itu Allah kata kibria itu keagungan ataupun sombong itu hanya milik Allah Subhanahu taala. Kita tak layak. Pasal kita tidak ada langit, kita tidak ada bumi. Kita hanya pinjam kurniaan daripada Allah Subhanahu taala. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan ataba, mengingkari perbuatannya, ya, 5 kali disebut di dalam al-Quran. Ini yang dinyatakan tadi, yusta'tabun, iaitu diberikan, dah buat sesuatu, dia berhenti sebentar, itu namanya yusta'tabun, direhatkan, ya. Tetapi di akhirat nanti tidak diberi rehat. Kerana apa? Kerana di dunia sudah diberi rehat, sepatutnya rehatlah mengingat memuji Allah, tetapi masih sombong, maka Allah tidak lagi memberi rehat itu. Kita berehat sebentar. Kita nak ataba ustaz ya, istaqtabun, kita rehat ini untuk harapnya kita gunakan untuk selalu puji Allah dan terus memastikan jiwa kita tidak sombong, makin ingin dekat kepada Allah. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Hamim. Kitab ini diturunkan daripada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Moga-moga kita semua dipermudahkan urusan kita dan juga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al-Quranul Karim. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, sebelum kita nak meneruskan, saya dah baca mukaddimah ayat pertama dan kedua surah Al-Ahqaf yang akan kita kembara sebentar lagi. Kita belajar sedikit tajwid pada hari ini, fokus daripada ayat yang keempat suratul Ahqaf. Kerana ayat ni jarang kita jumpa, kerana bacaan dia agak sedikit lain sikit daripada apa yang
kita kata yang kita lihat. Am lahum syirkum fis samawat, pada ayat 4 ada wakaf di situ, sad lam ya. Okey, am lahum syirkum fis samawat. Bagaimana nak baca tu? Mula dengan hamzah wasal. Okey, hamzah wasal tu dimulai, maka kena letak barislah hamzah wasal tu bila nak mula dengan hamzah wasal. Kemudian hamzah yang kedua itu adalah hamzah qata ataupun hamzah yang berbaris, hamzah qata yang berbaris sukun, yang baris mati. So nak baca macam mana? Dua-dua mati. Okey, so nak dua-dua mati pula. Yalah, hamzah kedua tu mati. Jadi hamzah wasal pertama nak kena bariskan. Kalau kita belajar dahulu, kalau pada af'al, pada kata perbuatan, kita tengok huruf ketiga kan. Kalau huruf ketiga tu baris depan, maka hamzah wasal tu baris depan. So di sini huruf ketiga tu huruf ta berbaris di depan. So adakah kita kena bariskan hamzah wasal tu baris depan? U'tuni? Jawapan dia tidak. Hamzah wasal itu dibariskan dengan baris bawah, tapi tidak dibaca dengan i'tuni, dibaca dengan ituni. Dengar betul-betul. Okey, dibaca dengan ituni, maknanya hamzah yang kedua yang mati tu ditukarkan kepada huruf mat. Ditukarkan kepada huruf mat. So huruf mat ada berapa? 3, alif, waw, ya. So di sini nak tukar huruf mat yang mana ya? Hamzah yang kedua yang mati nak tukar kepada huruf mat yang mana? Alif ke, waw ke, ya? Jawapan ini ditukarkan kepada ya lah. Nisbah kepada huruf sebelum tu. Bila hamzah wasal baris bawah, maka kena baca mat selepas itu ya matilah. Tak bolehlah waw mati, macam mana nak baca? Iu tak boleh pula, dia baca dengan itu ni. Kenapa tidak dibaca dengan baris bawah hamzah wasal itu? Kerana huruf ta yang berbaris di depan tu itu berbaris dhammah, itu adalah baris dhammah yang mendatang. Itu panjang lebar sikitlah kalau dalam kaedahnya, tapi saya secara umum dulu bacaan di sini kita baca juga dinamakan bacaan secara ibdal, bacaan secara al-ibdal. Ibdal tu apa? Tukar apa? Tukarkan hamzah yang mati tu kepada huruf mat. So sini kita baca ituni bikitabim, ituni bikitab. Pakat baca kat rumah. 1, 2, mula. Ituni bikitab. Itu bacaan yang sebetulnya. Jangan baca ituni, jangan baca utuni, jangan. Baca secara ibdal. Ini insya-Allah akan kita kupas secara lanjutlah bila insya-Allah pada masa-masa yang akan datang ataupun new season kalau ada Ustaz Fas. Ya, insya-Allah. Bab hamzatul wasl. Hamzah wasal saja, bab dia perbahasannya agak detail. Maka tapi kita dah lalu surah Al-Ahqaf ni, kita sebut bacaan dia ialah secara ibdal. Tukar hamzah yang kedua tu jadikan mat. Ituni bikitab. Kalau baca sambung dengan sebelum, tak jadi apa, dia balik asal balik. Contoh saya sambung sebelum ituni tu, am lahum syirkun fis samawati tuni bikitab. Tu kembali asal baliklah. Nak mulakan saja baru dibaca secara ibdal. Itu hamzah yang mati tu ditukarkan kepada huruf mat dan membariskan hamzah wasal dengan baris bawah. Wallahu a'lam safas. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, berkongsi tadi macam mana nak baca ayat yang keempat Ustaz ya, daripada surah Al-Ahqaf yang kita nak memulakan juz yang ke-26 kita ini. Dan perkara itu ilmu yang penting Ustaz ya, barulah ya. Kalau katakan bagi tuan-tuan, kalau kita tak biasa kita kata mungkin i ke u ke tu ni kan, tetapi rupanya itu ni. Dan sebenarnya pada setiap halaman ni dia ada selikoh tajam ya, yang kita kena jaga-jaga, dan ia perlukan ilmu lah Ustaz ya, perlu ilmu. Kalau tak ada ilmu itu kita hentam sahaja dan khuatir ya kemalangan di dalam halaman yang ada ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar dan kita ingin memulakan surah Al-Ahqaf, surah terakhir daripada surah Hawamim. Kita dah banyak dah surah Hawamim, 6 surah kita sudah lalui. Ini adalah surah yang terakhir ya, surah yang bermula dengan Hamim, dan kemudian terus pada ayat yang kedua akan bercerita tentang kitab Al-Quran itu sendiri yang amat-amat hebat. Dan ayat kedua daripada surah Al-Ahqaf ini sama seperti ayat kedua daripada surah
Al-Jathiyah kalau tuan-tuan perasan. Tetapi apakah kefahamannya? Kita baca dahulu ayat pertama hingga ayat kelima surah Al-Ahqaf. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Safas. Kita masuk surah Al-Ahqaf. Tadi kita dah terang pada ayat keempat, ada sedikit perbezaan pada bacaan tu. Bila kita baca nampak lain sikit, bacaan tu lain sedikit daripada apa yang ditulis itu. Ada siapa kata tadi, Kak Mishah Hussein, nak mula je kena tukar, kalau sambung baca macam biasa, mudah perkataan dia. Okey. Kalau kita nak mula pada hamzah wasal tu, barulah tukar hamzah kedua tu, hamzah qata' yang mati tu kepada ma. Itu ni. Kalau baca sambung dengan sebelumnya, maka macam biasa. Tapi sebab sini ada wakaf dekat situ, kita raikan wakaf sebelum tu, kita akan mulakan dengan hamzah wasal itu ni. Selepas ni sama-sama kita baca. Mudah-mudahan kita dipermudahkan. Jom sama-sama ayat pertama hingga ayat kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له وهم عن دعائهم غافلون. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan ayat pertama hingga ayat yang kelima memulakan surah Al-Ahqaf daripada juz yang ke-26. Ya, kita bermula dan kita berada pada 5 juz yang terakhir, di mana surah Al-Ahqaf ini bermula dengan Hamim yang kita maklum sebelum ini huruf muqattaah Ustaz ya. Ia sebagai lambang bahawa saya tak tahu, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sikap kita merendah diri itulah maka insya-Allah kita mendapat hikmah daripada penurunan al-kitab, ya, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Seseorang itu kita tahu bahawa maksudnya turunnya al-kitab Quran ini daripada Allah al-aziz al-hakim. Quran itu makin lagi dengan sikap merendah diri kita membaca al-kitab ini, kita akan menjadi orang yang ada izzah, ya, ada kemuliaan, dan keduanya kita akan mendapat kebijaksanaan sumbernya daripada al-azizil hakim. Kita tidak jadi orang yang lemah semangat, ya, ada izzah dalam kehidupan kita walaupun banyak cabaran.
dan juga hakim itu ialah kita dapat hikmah ketika orang lain bercakap macam-macam, kita pun tahu bahawa oh yang ini ada hikmah, ini adalah yang tidak bijaksana dalam melakukan sesuatu perkara. Itulah al-Quran yang dinamakan di sini Alkitab, Ustaz ya. Quran ni ada banyak nama, ada basair, ada huda, ada rahmah. Di sini diletakkan istilah Alkitab kerana ia sumber peraturan. Dia bukan sekadar dibaca, tetapi ia akan menjadi perlembagaan dalam kehidupan kita, individu, keluarga, di peringkat negeri, di peringkat negara, yang perlu diambil oleh setiap pemimpin yang ada. Ambil ini sebagai panduan pada setiap hari. Baik. Jadi Allah selepas menyatakan tentang kitab, Allah menyatakan tentang penciptaan. Ma khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq, iaitu Allah tidak jadikan langit, bumi dan apa di antara keduanya termasuk kita illa bil haqq, kecuali ada kebenaran, ada tujuan. Bukan main-main yang kita dah belajar sebelum ni, bukan saja Allah menciptakan bintang, cakrawala yang ada termasuk kita. Jadi bila kita tahu tujuannya itu, kita akan cuba untuk mencapai tujuan, Ustaz. Ya, kalau katakan datang kerja, awak ni jadi sebagai apa? Sebagai pembuat kertas kerja contohnya lah, ataupun pengarah projek. Maka kena buat projek lah. Kan, baru nanti dapat ganjarannya di hujung bulan. Jadi apabila kita jelas tujuan tersebut, insya-Allah kita akan dapat apa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ada yang kata bahawa, kita dah belajar semalam, ada yang kata bahawa kita ni mati dan kemudian kita kalau mati pun itu ikut masa sahaja. Dah sampai masa mati jelah, nak buat macam mana? Ya, dia tidak ada persediaan, tidak serius, dan lebih daripada itu ialah sombong, ya, sombong untuk mengikut pada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang di hujung tadi kita baca, nansakum, kami melupakan kamu, mengabaikan kamu, kama nasitum liqam ayaumikum hadha, ya, kerana kamu sendiri pun tak kisah nak masuk syurga ke neraka ke, nak syurga firdaus ke, tak kisah, nama syurga pun tak kenal, ya. Tapi kalau orang yang dia nakkan buat persediaan di dunia, dia tahu rumah 2 tingkat, 3 tingkat, 2,5 tingkat, teres, banglo, dia tahu nama-nama tersebut, maka kita lagilah kena tahu dan buat persediaan sampai di akhirat sana. Kerana apa? Kerana kita semua apa yang ada di langit di bumi ini, wa ajalim musamma, ada tarikh luput, Ustaz. Ya. Ada tarikh luput. Matahari ada tarikh luput. Tak nampaklah bila berapa, Allah tak bagi tarikh. Kalau Allah bagi tahu tarikhnya, rasanya Ustaz kita memang buat persediaan betul-betul. Ya. Kan? Allah tak bagi tahu tarikh, tapi semua ada tarikh luput. Kalau kita beli roti tu kan ada tarikh luput, expiry date tu kan. Dan kita jaga-jaga, okey, kena makan sebelum tarikh luput tersebut. Kita manfaatkan. Maka tarikh luput kita bila, tuan-tuan? Kita tak tahu, Ustaz ya. Kalau Quran time tarikh luput dia ialah, kalau kita bercakap tentang hujung bukan tarikh luput, hujungnya Oktober, kan. Tetapi tarikh luputnya bila? Tak tahulah, kan. Sampai bila, tapi Quran tak pernah luput. Yang perlu kita selalu bersama. Jadi Quran tak pernah luput, kita akan luput, maka kita bergantunglah kepada Quran. Walladzina kafaru, tapi orang-orang yang kafir itu amma unziru mu'ridun, ya. Apabila diberi peringatan daripada al-Quran, dia tak kisah, ya, dia berpaling berbanding dengan orang-orang yang jelas tujuan dalam kehidupan. Itu sebabnya diajarkan pada ayat yang keempat. Kita nak baca sekali lagi ayat yang keempat ini, bagaimana kita membetulkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada syirik. Ayat keempat kita baca bersama Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, alhamdulillah, kita baca sekali lagi ayat keempat. Mudah-mudahan menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fokus kita benar-benar beribadat hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kita menyembah Tuhan yang esa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard aruni ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب
قبل هذا ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang keempat, katakanlah wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah, ya, tunjukkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan daripada bumi, adakah mereka juga terlibat dalam menciptakan langit. Ini penghujahan. Kalau kita tengok ayat yang kedua berkaitan dengan Quran, ayat yang ketiga berkaitan dengan penciptaan. Siapa menurunkan Quran, siapa yang menciptakan langit bumi dengan tujuan ada tarikh luput tadi, termasuk kita ada tarikh luput, sudah tentunya Allah, ya. Tetapi kalau kita bercakap tentang perkara-perkara yang disyirikkan oleh orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, ya, apakah yang mereka sembah itu? Sebenarnya satu, kalau berhujahnya, betul ke mereka ini ada cipta apa-apa di bumi ataupun adalah bahagian-bahagian dekat langit tu yang mereka cipta? Itu penghujahan nak menunjukkan berhala yang ada ataupun kalau ada manusia yang disembah, sebenarnya manusia itu pun, berhala itu pun tak mampu buat apa-apa. Malah lebih daripada itu, dinyatakan ituni bikitab min qabli hadha, ya, datangkanlah bukti daripada wahyu satu ataupun au atharatim min ilm, daripada sejarah. Ada tak bukti-bukti daripada ilmu sejarah yang menunjukkan bahawa yang Tuhan ini berkuasa ataupun manusia yang disembah itu berkuasa ataupun tangkal berkuasa ataupun bomoh berkuasa, maksudnya perkara-perkara itu, ataupun kubur berkuasa. Ada orang sembah kubur, Ustaz ni kan, ya, melawat kubur, ziarah kubur, okeylah, ya, tetapi dia sampaikan dia meratap-ratap dan dia kata tolonglah beri syafaat, padahal orang tu dah meninggal pun, ya. Jadi kita tahu bahawa datangkan kitab daripada wahyu ataupun kalau ada bukti sejarah, in kuntum sadiqin. Ini cara penghujahan dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan pada ayat yang kelima, wa man adallu mimman yad'u min dunillah, ya, hancur ataupun lebih, siapakah yang lebih sesat daripada mereka yang menyembah selain daripada Allah, yang tak boleh jawab apa-apa ila yaumil qiyamah. Apa maksud ila yaumil qiyamah? Berhala, Ustaz, ya, dia tak boleh cakap apa-apa, dia tak boleh menjawab doa apa sebagainya, tapi sampai hari kiamat nanti dia boleh respon pula. Dia kata aku tak suruh pun dia untuk sembah aku, kan, dia boleh respon. Sekarang tak boleh respon, sampai hari kiamat boleh respon, diizinkan oleh Allah untuk menyatakan sebenarnya wahum an duaihim ghafilun. Berhala itu sendiri pun dia lalai, dia pun tak tahu apa sahaja dia sembah aku, kan. Dan lebih daripada itu, berhala itu tidak boleh menyembah ataupun menjawab kepada permintaan manusia, termasuklah berhala itu di kalangan manusia yang didewa-dewakan. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan yang pertama ialah perbanyakkan taubat dan perbaiki amal kebaikan sebagaimana seruan daripada ayat yang ke-34, persediaan untuk hari akhirat nanti. Yang pertama. Yang kedua, ucapkan puji-pujian kepada Allah sebagai rutin kehidupan, kerana itu adalah bagaimana membersihkan diri agar kita tidak sombong. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa dan memohon kepada Allah agar terhindar daripada kesesatan, salah satunya apabila memohon kepada makhluk padahal makhluk tidak pun berkuasa menjawabnya. Kita sama-sama berdoa, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحمنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن ونورنا بالقرآن وأدبنا وخلقنا بالقرآن.
اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. Ya Allah Tuhan kami, peliharakanlah diri kami, keluarga kami dan zuriat keturunan kami ya Allah daripada sebarang kesyirikan ya Allah. Peliharakanlah kami dan zuriat keturunan kami ya Allah daripada penyembahan-penyembahan selain daripada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami taat beribadah ikhlas hanya kepada-Mu ya Allah. Kuatkanlah diri kami ya Allah, kuatkanlah jiwa kami ya Allah, isikanlah hati-hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Kuatkanlah keimanan kami ya Allah, hidupkanlah kami dalam keadaan iman ya Allah. Jadikanlah kami mati dalam keadaan beriman ya Allah dan bangkit dalam keadaan beriman ya Allah, dan masukkanlah kami syurga dengan iman ya Allah. Rahmatilah kami ya Allah, terimakanlah akan amalan kami di bulan Ramadan yang lalu ya Allah. Allahumma taqabbal minna Ramadan wa taqabbal minna salatana wa siyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita sebentar tadi Ustaz ya, agar kita sentiasa dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita selalu ingin mengingatkan diri kita bahawa kitab Al-Quran ini adalah daripada Allah yang satu yang menciptakan alam ini, yang mengatur cantik, maka Quran inilah yang mencantikkan dalam diri kita apabila diikuti. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Dijemput pada tuan-tuan untuk terus menyokong, dan kita mendoakan ya pada halaman 100 terakhir ini. Selepas ini My Quran Time masih lagi berterusan. Kita doakan bagaimana cadangan yang lebih baik, tuan-tuan boleh letakkan di ruang komen ataupun boleh berhubung dengan yayasan ataupun di TV Al Hijrah. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.